Mei 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Bersyukur saya kehadrat ilahi kerana diberi kesempatan sekali lagi untuk merasmikan majlis ataupun program yang dilaksanakan oleh anak didik saya. Bab kata Hafiz tadi, saya adalah ibunda kan, ya. So saya rasa sangat gembira kerana sekali lagi diberi kesempatan untuk memberi ucapan sempena program yang dilaksanakan oleh Persatuan Ilmu Pendidikan ini. Syabas saya ucapkan kepada Joanne Philip serta semua barisan AJK yang terlibat dalam memastikan berjayanya pelaksanaan program Sembang Santai Let's Talk Minda Sihat ini, ya. Untuk pengetahuan saudara Aiman Amri, tahun ini merupakan tahun kedua saya menjadi penasihat kepada Persatuan Ilmu Pendidikan, dan tahun ini merupakan tahun cabaran, ya, untuk persatuan di mana kebanyakan aktiviti harus dilaksanakan secara atas talian dan tidak lagi secara ataupun secara bersemuka. Namun kalau kita lihat kepada sudut ataupun sisi positifnya, kita berasa gembira kerana walaupun kita dalam keadaan di mana perlu melaksanakan aktiviti secara online, alhamdulillah saya rasa sangat gembira kerana peserta-peserta yang menghadiri ataupun menyertai program yang dianjurkan oleh persatuan ini kebanyakannya adalah daripada kampus lain ataupun universiti lain dan juga di peringkat sekolah menengah, ya. Dan saya fikir ini merupakan satu aktiviti boleh kita katakan sebagai di peringkat kebangsaan lah. So alhamdulillah dan tahniah kepada semua. Dan selamat datang kepada peserta-peserta yang luar daripada USM, ya, ke program yang dianjurkan oleh persatuan ini. Kita harapkan bahawa program ini memberi manfaat kepada semua. Seperti kalau kita lihat kepada tajuknya sendiri, iaitu program Sembang Santai Let's Talk Minda Sihat, kan, ya. Kita kena ketahui dan sedari bahawa mempunyai minda yang sihat, ya, kesejahteraan hidup, ya, well-being, mental dan segala-galanya yang sihat lah tentang diri kita sangat penting, ya, pada saat sekarang di mana terutamanya buat pelajar yang sedang menghadapi saat-saat getir di mana anda perlu mengharungi proses pembelajaran secara atas talian dan tidak lagi bersemuka, ya. Tambah pelajar-pelajar tahun 1 yang memasuki universiti, mereka sebenarnya tak pernah jumpa pun pensyarah, semuanya secara atas talian ataupun secara maya. Tapi itu tidak menghalang kita untuk terus, ya, menjadikan diri kita sejahtera, ya. Perlu kita ingat bahawa mempunyai minda yang sihat, bukan saja tubuh badan yang sihat, kita juga hendak minda yang sihat sangat penting kerana dalam falsafah pendidikan kebangsaan juga kita mementingkan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Maka kita sebagai pelajar, ya, tidak perlu lari daripada empat aspek utama ini. Jadi kena balance lah, ya, kena holistik dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek supaya kita boleh menjadi seorang individu yang lengkap, ya, dari segala aspek, dan ini akan menyebabkan hidup kita lebih sihat, lebih teratur dan segala perancangan yang kita laksanakan akan lebih dipermudahkan sekiranya kita mengandungi semua aspek ini. Terutamanya kita sekarang dalam fasa di mana ialah perlu mengharungi saat-saat melawan, ya, pandemik COVID-19, ya, virus COVID-19 yang sedang berleluasa. Jadi jangan stres, ya, jangan bimbang, semuanya akan balik kepada normal walaupun kita perlu melaksanakan the new norm ataupun norma baharu, ya. Yang penting kita perlu sentiasa fikir positif, ya, positifkan diri anda dan jauhkan elemen-elemen negatif dalam diri anda. Jadi saya harap sangat, ya, saudara Aiman Amri yang merupakan pakar psikologi, ya, dan speaker kita malam ini dapat memberi talk, ya, ataupun maklumat-maklumat penting tentang bagaimana kita perlu menjaga kesihatan mental kita sebaik yang mungkin kepada semua pelajar-pelajar ataupun peserta yang terlibat pada malam ini. Akhir kata, ya, saya mengharapkan perjalanan program ini dapat
dipermudahkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya. Dan sekali lagi syabas saya ucapkan kepada Joanne dan juga jawatankuasa serta MT dan Exco Persatuan Ilmu Pendidikan kerana menganjurkan sebuah program yang bagi saya penuh dengan manfaatnya kepada masyarakat sekeliling ataupun komuniti tempat kita. Ya, saya sudahi dengan ucapan saya pada malam ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Kembali kepada Fabian. Terima kasih. Okey. Si darah sunti memetik kesumba, cantik rupawan, wajah berseri. Saat nanti telah pun tiba, silalah tuan, tampilkan diri. Jadi masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba, majlis mengalah-alukan ketibaan Encik Aiman Amri selaku penceramah kita pada malam ini. Untuk pengetahuan semua, Encik Amri atau lebih dikenali sebagai Aiman Psikologi bukan sahaja merupakan pengurus akademik Pusat Pakar Psikologi di Jiwa Damai, bahkan merupakan pakar psikologi yang boleh dikatakan tidak asing lagi di negara kita. Jadi dengan ini saya memberikan majlis kepada Encik Amri untuk meneruskan sesi beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay. Salam sejahtera semua. Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okay. Terima kasih kepada moderator serta pengurusi majlis. Sedikit pembetulan lah. Nama saya lah Aiman Amri. Aiman tu nama saya, Amri tu ialah ayah saya. Oh, okay. Apabila dijemput Encik Amri, ayah saya bagi tahu ke malam ni. It's okay. I already used to it. Dah biasa dah. Okay, apa khabar semua? Semua masih baik pada malam ini? Saya harap semua okey ya. Alright. Pada malam ini, Alhamdulillah. malam ini kita akan berkongsi topik berkaitan dengan laptop minda sihat. Tapi sebelum itu saya nak bagi tahu awal bahawa program kita ini saya tak nak jadikan dia sebagai macam lecture ataupun kelas online. Bermaksud bukannya saya bercakap seorang nak anda mendengar sahaja. Tapi kita akan ada pelbagai aktiviti, kita ada pelbagai interaktif yang kita akan buat. Contohnya akan menjawab melalui audio, akan menjawab melalui chat dan juga kita ada kuis serta aktiviti yang akan buat bersama. Jadi semua boleh Okay, saya nak share screen. Boleh saya minta post untuk tutup screen dan saya buka screen saya. Okay, alright. Saya share screen saya. Okay, boleh nampak Okay, nampak Okay, alright. Kenapa dia buat? Keluar dua ke? Sekejap, saya tutup satu. Saya tutup salah satu. Boleh nampak? Satu saja kan? Okay, alright. So, perkongsian hari ini adalah saya menggunakan slide ini. Sebelum itu orang kata tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta, maka saya akan seberingkas. Nama saya adalah Aiman, bukan Amri. Dan saya merupakan pengasas aimanpsikologi.com. Sekarang saya tengah sambung master dalam bidang psikologi klinikal di Universiti Islam Antarabangsa atau UIA. Dan saya aktif berkongsi ilmu psikologi di pelbagai platform media sosial. Tak apa, saya bukan nak cerita sangat pasal saya hari ini. Cuma saya nak ceritakan beberapa benda yang kita akan buat hari ini. Iaitu saya nak minta pada rakan-rakan, para peserta sekalian, boleh tak kita perkenalan sedikit, tuliskan di ruangan chat, apakah nama anda dan apakah emosi anda sekarang. Tulis kat ruangan chat
nama anda dan apakah emosi anda sekarang. Saya akan baca dekat ruangan chat. Lakswini, selamat kenalan. Su, selamat kenalan. Jangan lupa tulis sekali apa emosi anda sekarang. Anissa, Fakrul Izmi, Amira, emosi happy. Elvin letih. Oh, okey. Sikit lagi nak habis, sikit lagi. Joey penat, Irma penat. Kebanyakannya yang tulis penat-penat letih semua ni ada kat AJK program. Ain Fazwin lapar. Tak apa, saya difahamkan AJK program akan sediakan makanan selepas habis program itu. Jangan ke mana-mana. Faiz, saya bahagia. Terima kasih. Farzana, emosi sangat baik. Sabrina Abduleva, emosi sekarang macam-macam ada. Bercampur aduk. Amir, gembira, penat, stres, bahagia, tak berasa apa-apa. Rasa keliru, Syakira, stres. Okay, banyak respon yang ada, saya tak sempat, oh pura-pura happy pun ada. It's okay. Whatever you are feeling right now, whatever, apa saja emosi yang anda sedang lalui, suka sekali untuk saya ingatkan bahawa tak ada masalah pun untuk mempunyai emosi yang berbeza. Kita jangan terlalu berada dalam pemikiran yang mengatakan bahawa emosi yang baik dan emosi yang tak baik. Emosi positif dan emosi tak baik. Emosi negatif. Saya selalu dengar orang kata, kalau emosi positif ni adalah emosi happy, gembira, seronok. Tapi emosi yang negatif ni adalah emosi yang berbentuk takut, sedih, risau. Tapi sebenarnya, emosi manusia ni, kita kena ada semua. Kita perlu ada semuanya sekali. Ya, saya tunjuk dulu. Ni. Kita kena ada semua emosi ini. Bermaksud, ini adalah teori. Kalau siapa yang belajar psikologi, dia ada belajar mengenai emotion wheel ataupun roda emosi yang mengatakan bahawa manusia ni mempunyai emosi-emosi yang dia perlu dipenuhi ataupun emosi yang dia perlu ada dan dia perlu berada dalam keadaan stable ataupun stabil. Bermaksud, gembira, happy, sedih, marah, semua tu tak ada masalah. Menjadi manusia bermaksud kita kena ada emosi. Kita kena rasa sedih apabila situasi sedih. Kita kena rasa gembira bila situasi gembira. Yang penting, jangan berlebihan dan berterusan dalam satu emosi. Contohnya happy, gembira. Nampak macam bagus. Tapi kalau gembira sepanjang masa sampai melampau-lampau, dia akan jadi high. Dia akan jadi euforia. Sama juga dengan sedih, kita perlu sedih. Apabila situasi memerlukan kita sedih, kita bersedih. Tapi kalau situasi sedih tu berterusan, berpanjangan, lama-lama boleh move kepada depression. Begitu juga dengan rasa takut, rasa risau. Kita perlu ada. Contohnya esok nak periksa, ada examination, ada quiz, ataupun kena submit assignment. Kita tak siap lagi. Kita rasa risau. Tapi, risau tu menjadikan kita produktif untuk siapkan kerja kita. Apabila berlebihan tu jadi masalah. Okay? Right. Saya nak tunjuk sedikit. Okay. Sebelum kita mulakan, saya nak anda pegang satu quotes ini, iaitu tidak sempurna kesihatan seseorang tanpa kesihatan mentalnya. Apa yang saya nak, program kita hari ini akan berlangsung selama 1.5 jam dan saya harap mungkin ada part yang kita akan terlupa, mungkin ada part yang tak dapat nak aplikasi di dunia luar, tapi saya harap sekurang-kurangnya walau macam mana pun kalau ilmu tu anda lupa, mungkin selepas ni setahun kemudian, 2 tahun kemudian anda dah lupa dah apa yang diajar. Tapi sebenarnya saya nak anda fokus pasal ini je. Iaitu kita kena faham dan kita kena anggap bahawa kesihatan mental ini sama penting dengan kesihatan fizikal. Both are equally important. Kedua-duanya sama penting. Okay? Okay, untuk perkongsian hari ini, kita akan menggunakan sedikit buku kerja. Jadi boleh saya minta anda kepada mereka yang menggunakan telefon, anda boleh scan QR code yang diberikan itu ataupun boleh pergi link yang setelah dinyatakan dalam website dalam slide tersebut. Saya ada tulis kat ruangan chat juga kalau sesiapa yang nak download link tersebut. Jadi buku kerja ni kita akan gunakan sepanjang program. Boleh? Ya, kita saya bagi masa sekejap masing-masing untuk apa? Untuk dapatkan QR code tersebut. Ya. Okay. Take your time. Okey, baik. Saya percaya kalau yang belum tu tak apa, boleh dapat dekat link dengan ruangan chat.
Dan perkongsian ini kita akan gunakan buku kerja ini sebagai panduan. Okey? Saya percaya ada yang dah start scroll lah tengok apa yang ada kat bawah semua kan. Sabar-sabar. Kita akan masuk perlahan. Okey? Alright. Terima kasih yang mereka respon di ruangan chat. Kata dah dapat download. Okey. Saya nak mulakan dengan satu gambar. Gambar ringkas. Ini gambar apa? Anda boleh respon di ruangan chat. Anda boleh respon melalui audio. Mana-mana sahaja. Jadi Alia kata gergaji. Ain kata gergaji. Ada yang kata kunci. Something tajam. Besi gergaji. Ini sebenarnya adalah gergaji. Terima kasih. Bilah gergaji. Ya, betul. Tepat sekali. Ini adalah bilah gergaji. Di mana gergaji ini adalah satu benda yang kita faham. Fungsi gergaji ini adalah untuk memotong sesuatu. Dan katakanlah dekat sini kita ada contohlah Elvin. Elvin salah seorang AJK peserta yang berurusan dengan saya. Contohlah saya guna nama Elvin. Boleh Elvin? Katakanlah Elvin ni adalah seorang pelajar di USM dan seorang pelajar yang sangat sadar. Sangat bertubuh sasa. Dan Elvin ni, satu hari saya bagi ke Elvin satu gergaji dan saya minta Elvin untuk potong 1,000 kayu. Belah 1,000 kayu. So Elvin pun dengan keadaan yang tubuh sasa, dengan badan perkasa, dia pun guna gergaji tersebut, dia potong. Dia potonglah 1 kayu habis, 2 kayu habis, 3 kayu habis, 4 kayu habis. Sampailah ke 900 ke 99, habis. Dah masuk kayu ke 1,000. Yes! Berjaya potong semua. Dan saya pun cakap dekat Elvin, sabar dulu. Ada 1,000 kayu yang baru sampai. Apa yang saya nak buat? Saya nak Elvin potong lagi 1,000 kayu tadi. Jadi adakah Elvin boleh potong 1,000 kayu yang baru ini? Gergaji tadi dah jadi apa dah? Dia dah jadi haus, betul? Dia dah ditumpul. Sudah tumpul, sudah haus. Dan kita kena bagi air sebab dia haus. So, hambar kan. Jadi kita dah tumpul. Dan kita kena ambil gergaji tersebut. Dan kita bagi tahu Elvin pergi asah dulu gergaji ni. Dan Elvin pun keluar sekejap daripada tempat motong tadi. Dia pun pergi asah selama lebih kurang setengah jam. 30 minit kemudian. So 30 minutes later, Elvin pun datang. Dan dia dapat potong kayu yang baru tadi dengan lebih efektif. Sebab apa? Sebab Elvin tadi, walaupun dia telah membazir masa selama setengah jam, tapi kerana dia membazir masa tu, menyebabkan bila dia datang, dia boleh buat dengan lebih baik. Bila dia datang, dia dapat jadikan proses memotong tu dengan lebih efektif. Begitu jugalah dengan mental kita. Kita semua ni, mental kita ibarat macam gergaji. Dan membuat assignment, membuat kerja, berhadapan dengan orang, pergi exam, study, jalankan peranan sebagai anak di rumah atau apa saja yang anda buat setiap hari adalah ibarat anda memotong kayu menggunakan gergaji masing-masing. Namun apa yang jadi, sampai satu masa, gergaji kita akan haus. Contohlah anda kelas. Kelas biasa dekat USM start pukul apa? Kelas pagi? 8. Okey, start pukul 8. Kelas paling last habis pukul? 5. Wow, 10 malam pun ada, 11 malam pun ada. Masya Allah, 8 ke 10 malam. 12 malam pun ada. Wow, maksudnya kelas sampai esok. Katakanlah saya bagi contoh, anda di kelas pukul 8 pagi, ada yang start 8 pagi, anda kelas direct sampai tengah hari, lepas ada break sekejap untuk makan tengah hari, solat zuhur, rehat dan sebagainya. Kemudian sambung balik kelas pukul 2 sampai pukul 5, sampai pukul 6. Dah penat sangat ni, kelas direct pada pagi. Habis kelas pukul 6, siapa kat sini yang akan terus buat assignment? Ada ke? Kalau ada, memang hebat lah. Biasanya kita akan keluar sekitar, kita pergi, terima kasih yang respon kata tak tadi kan. Memang terus pergi ambil angin, tengok Netflix, layan startup, rehat dulu, baring, sakit pinggang, pergi makan, rehat otak, apa saja kita buat. So konsepnya, kita dah faham, bila gergaji tu dah start tumpul, kita keluar sekejap, kita pergi asah, kita buat sesuatu tak berkaitan, dan bila kita datang balik, kita boleh buat assignment dengan lebih efektif, dengan lebih efisien dan otak lebih fresh. Konsep gergaji dia semua faham.
Cuma hari ini mungkin kita nak cerita dengan lebih mendalam, dengan lebih spesifik berkaitan dengan konsep gergaji ini. Okay? Alright. Dan bila sebut pasal kesihatan mental, kita tak dapat dinafikan dengan konsep anxiety. Saya akan sentuh satu persatu daripada anxiety dan juga depression. Tapi sebelum saya pergi dengan topik anxiety, saya nak cerita ada kisah Ali dengan anjing liar. Kisah seorang lelaki yang dikejar oleh seekor anjing. Apa yang jadi pada satu hari, Ali dia telah uh, satu hari dia keluar rumah dan dia ternampak seekor anjing yang tengah menunggu depan pagar. Anjing tengah menunggu. Dia tengah menunggu depan pagar tu dan Ali dia ada rasa takut pada anjing tu. Dan bila dia takut pada anjing tu, dia nampak anjing tu dia terus terkejut. Ada anjing. Alamak. Macam mana aku nak keluar rumah ni aku ada anjing depan rumah. Dan bila dia terkejut, dalam keadaan tu, badannya akan masuk ke mood kita panggil sebagai fight or flight. Lawan atau lari. Fight or flight. Dalam keadaan Ali yang tengah terkejut, ada anjing depannya. Dan badannya masuk ke fight or flight. Dan dia akan masuk dalam mood fight or flight tu dalam keadaan fizikalnya akan terus terkesan. Daripada rasa takut pada emosi, menyebabkan fizikalnya rasa terkesan juga. Sampaikan jantungnya denyut laju. Nafas pun jadi cepat. Sebab keadaan itu memerlukan dia jadi begitu. Maksudnya, dia perlu berada dalam fight or flight sebab dia nak berhadapan dengan ancaman depan mata. Tapi apa yang jadi bila kita lihat pada zaman sekarang, ancaman anjing liar tu dah tak ada. Tapi badan kita sentiasa berada dalam fight or flight. Kita sentiasa rasa resah, rasa gelisah, rasa ketat, rasa risau, rasa takut. Sebabnya, macam-macam sebab. Sebagai pelajar, mungkin anda takut dengan assignment, ataupun risau esok exam, tak study lagi habis, ataupun duduk kat rumah penat nak kena layan family pada sama kena online class lagi. Atau apa saja cabaran anda lalui menyebabkan anda berasa tertekan dan badan kita sentiasa berada dalam fight or flight. Fight or flight ni bagus apabila keadaan memerlukan. Tapi bila keadaannya melarat, berterusan, dia menyebabkan kita jadi tertekan pada mental. Sebab fight or flight ni dia menyebabkan badan kita berada dalam mood yang sentiasa nak melawan dan dia akan hasilkan hormon kortisol dalam badan kita di mana kortisol ni penting untuk jadikan kitaran darah laju tadi tu sebab kita nak bersedia nak flight ataupun fight. Tapi bila kortisol berpanjangan, dia akan menyebabkan otak kita jadi mengecut, badan kita mudah jatuh sakit sebab antibody jatuh dan macam-macam lagi masalah yang lain. Dan kalau kita tak kawal, maka dia akan menjadi punca ataupun langkah pertama untuk menjadi masalah mental. Okey? Setakat ni semua okey? Semua masih bersama saya. Okay. Alright, semua masih di sini. Okey. Saya nak tengok satu video ringkas iaitu video mengenai anxiety. Saya tak pasti dah dapat clear ke tak tapi saya try je. I can't breathe. I have migraines, numbness, weight loss. I live with it every day. The illness that I'm suffering from is an anxiety disorder, and it deserves to be treated like any other illness. But it's not. Ini salah satu contoh yang saya katakan tadi. Apabila rasa risau, badan dalam fight or flight pun berterusan. Walaupun tengah duduk seorang-seorang dalam bilik pun, dia akan bagi kesan pada dia sebab dia sentiasa rasa takut. Sebab itu kita kena jaga-jaga. Bila kita tak kawal rasa takut atau rasa berdebar, rasa risau dalam diri kita risau dia akan boleh menjadi masalah yang lain. Jadi sebelum kita pergi kepada topik seterusnya, saya nak tanya soalan sedikit. Mudah sahaja. Apa khabar setakat ni? How are you? Baik. Saya baik. Bolehlah bahasa okay, kind of fine. I'm numb. Kalau baik, bolehlah baik. So far so good. Okay, cool. Relax sikit. Okay. Not good. Kalau anda rasakan anda tidak okay apabila ditanya khabar, tak ada masalah. Sebab
kita kadang-kadang kita dah terbiasa dididik daripada kecil, bila orang tanya apa khabar, kita kata khabar baik. Bila tanya how are you, kita jawab I'm fine. Kita dah biasa untuk dikatakan macam tu sehingga kan apabila kita tak fine ataupun kita tak okey, kita rasa benda ni satu benda yang bermasalah. Sedangkan kalau kita patah kaki, kita sakit gigi, kita ada darah tinggi atau apa saja masalah berkaitan dengan fizikal, kita okey je untuk beritahu. Tak ada masalah pun. Malah tidak menjadi stigma. Tapi bila datangnya sesuatu berkaitan dengan mental, stres, depress, anxious, tiba-tiba macam-macam stigma yang datang. Kata tak bersyukur lah, tak pandai fikir positif lah, overthink, apa ni, it just in your mind lah, macam-macam yang dikatakan. Sedangkan kita berada dalam musim pandemik COVID-19 ini dan banyak kajian dah tunjuk bahawa dengan kehadiran COVID ini telah menyebabkan isu berkaitan dengan mental mendadak naik. Malah kalau kita lihat talian Befrienders, iaitu talian sokongan emosi daripada NGO Befrienders, telah meningkat beratus-ratus kali ganda daripada yang asal dalam masa 3 bulan sahaja sepanjang PKP. Dan masing-masing ada cabaran masing-masing. Kita sebagai pelajar pun ada cabaran kita sendiri. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, kita nak buat satu senaman mudah sahaja. Kita nak buat aktiviti sedikit sebelum kita masuk ke part seterusnya. Iaitu aktiviti ini saya panggil sebagai latihan pernafasan. Latihan pernafasan ni mudah. Yes, nampak ada yang dah start buat kan. Sebenarnya latihan pernafasan yang kita buat ni mudah saja. Iaitu apa yang saya nak anda buat adalah begini sahaja. Kita akan tarik nafas sama-sama. Kita akan buat latihan pernafasan. Siapa yang tengah pegang telefon tu boleh letak tepi sekejap. Siapa yang tengah pegang laptop tu letak sekejap atas meja. Tenangkan badan, longgarkan leher semua, duduk tegak. Dan kita akan buat satu senaman pernafasan. Jarang kita buat latihan pernafasan ni. Sedangkan benda ni adalah keperluan seorang manusia. Iaitu begini, senang sahaja. Bila saya kata tarik nafas, kita tarik dengan hidung. Dan bila kata hembus, kita hembus dengan mulut. Tarik dengan hidung, hembus dengan mulut. Dan kita akan buat latihan pernafasan ni selama 2 ke 3 minit tanpa bercakap apa-apa. Hanya fokus kepada bunyi sekitar kita, fokus kepada bunyi nafas masing-masing dan fokus kepada hidung kita yang tengah sedut oksigen dan mulut yang hembus karbon dioksida. Okay, semua ready Okay, kita buat sama-sama. Kalau anda tak buat, saya tak tahu tapi siapa yang buat, anda akan dapat manfaat ni. Okay, sama-sama kita buat. Kira-kira 1, 2, 3. Kalau perlu tutup mata, boleh tutup mata. Okay. Bila ready, boleh buka mata perlahan. Nafas macam biasa. Tenangkan diri. Ada rasa apa-apa tak? Rasa tenang. Thank you Sabrina. Badan kita tenang, tenang sangat, fresh, tenang, rasa relax, lebih baik. Hampir tertidur, that's good.
Sebenarnya bagus bila hampir tertidur tu. It means that you are being really really relaxing and your body feels apa ni rasa relax, rasa tenang. Somehow rasa otak tak serabut. Nampak tak? Benda yang simple sahaja. Iaitu buat latihan pernafasan. Just taking a breath. Dengan hanya mengambil nafas, kita telah menyelesaikan salah satu masalah dalam diri kita. Bila kita kawal pernafasan kita, dia tak menyelesaikan masalah yang kita ada. Saya percaya tak ada kat sini yang bila kita buat latihan pernafasan tadi, assignment dia tiba siap. Tiba exam tu dapat 100. Ataupun tiba kalau macam kerja yang kena buat tiba siap kan. Tak ada. Tapi bila kita kawal pernafasan kita buat benda yang paling basic, yang paling asas. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu hektik dengan hidup. Fikir assignment, fikir kerja, fikir apa nak kena buat kat rumah, apa mak ayah minta tolong, bergaduh pula dengan adik-beradik. Macam-macam yang kita buat. Dan kadang-kadang kita terlupa untuk berhenti sekejap dan fokus pernafasan saja. Fokus pada benda yang tenang pada diri kita. Jadi apa yang saya nak anda buat sekarang, selepas ini, bila-bila rasa serabut, bila-bila rasa penat sangat dengan kerja nak kena buat, ambil masa untuk berhenti sekejap dan tarik nafas hembus macam tadi. Dan percayalah, dia sangat menenangkan. Sebab kalau ingat tadi konsep fight or flight tadi, bila keadaan kita punya badan tengah dalam keadaan mood fight or flight, menyebabkan kita rasa restless. Kita rasa penat, kita rasa serabut. Dan pernafasan yang tenang itu adalah cara untuk kita banyakkan oksigen dalam badan kita, untuk tenangkan balik, untuk turunkan level kortisol tadi dan menjadikan kita mampu untuk tenang balik. Dia tak menyelesaikan masalah kita, tapi dia menyelesaikan kita. Dan bila kita dah selesai, kita boleh sambung kerja macam biasa. Okey? Boleh saya sambung balik kita punya konsep hari ni Betul. Keluar tak? Okey dah. Alright. Jadi ini salah satu latihan pernafasan yang kita buat. Okey, sekarang boleh anda tuliskan dekat ruangan chat ataupun reply dekat melalui audio apa yang anda faham mengenai kecoh mental. What do you understand by mental disorder? Kita nak stop minda sihat, tapi kita kena faham dulu apa yang dikatakan dengan masalah berkaitan dengan minda. Mental dah kena tak stabil, macam serabut, emosi tak stabil. That's good. Kejap okey, kejap tak betul. Okay, something out of people control, ada mood swing, mixed feeling, tak dapat mengurus mental dengan baik, tertekan, state yang tak normal, hang sekejap. Penyakit mental, rasa loss, stres, mudah emosi dan macam-macam lagi. Okay, terima kasih kepada mereka respon. Mental illness, mental disorder ataupun kecemasan mental untuk mudah faham, ibaratnya begini. Saya nak anda bayangkan, satu hari anda keluar dengan kawan-kawan dan anda keluar dengan kawan-kawan tu mungkin waktu tu dah boleh keluar kan, ataupun kita keluar dengan keadaan kumpulan yang kecil, pergi mall, pergi jalan-jalan dan tiba-tiba anda perut tak sedap. Tiba-tiba perut tak selesa dan anda kena pergi tandas. Dan anda pun berlari pergi tandas, anda masuk-masuk tandas dan anda nampak pintu macam ni. Pintu rosak dia tulis out of order. Kan tandas biasa ada banyak stall betul? Dan anda nampak stall pertama yang waktu mula masuk tu dia tulis out of order. Yes, Eng Gigi kata, alamak. Jadi dalam keadaan perut yang tengah sakit tu, anda ada masa tak nak fikir, ni tandas ni out of order sebab mungkin pintu ni tak boleh kunci. Ataupun dia punya jambannya rosak. Ataupun tacut. Tak ada masa. Kita terus faham tandas ini out of order bermaksud dia tak boleh berfungsi macam tandas dan kita terus pergi ke tandas seterusnya. Pergi seterusnya dan dilepaskan macam biasa. Sama juga dengan mental disorder. Kita tak tahu orang yang ada mental disorder ni apa yang jadi. Mungkin kerana kehilangan orang tersayang ataupun mungkin pernah menjadi mangsa trauma waktu kecil atau mungkin pernah kena cyberbully atau mungkin dia ada anxiety yang melampau. Kita tak tahu. Kita tak tahu apa reason dia ada mental disorder. Kita tak tahu kenapa dia out of order. Tapi apa yang kita tahu, dia tak boleh berfungsi seperti biasa. Kata kunci kat sini adalah perkataan disorder.
Disorder bermaksud sesuatu itu sudah out of order. Fungsi hidupnya terus hilang. Maksudnya fungsi hidup seperti selera makan terganggu. Kitaran tidur terganggu. Pernafasan terganggu. Emosi terganggu. Nak buat kerja fokus pun terganggu. Kerana disorder, dia sudah out of order. Dan kita kena faham, benda yang disorder ni bukannya benda yang baru. Di Malaysia, kalau mengikut kajian daripada National Health and Mobility Survey tahun 2015, dianggarkan lebih kurang 29.2% atau 1 daripada 4 rakyat Malaysia sedang mempunyai masalah kesihatan mental sepanjang hidup mereka. Dan 1/10 merupakan masalah kemurungan. Peratusan ni semakin meningkat ya. Kalau anda lihat daripada National Mobility Survey yang 1996, 10.7 dan sekarang dah naik 29.2. Dan saya percaya isu pandemik ni telah meningkatkan lagi peratusan tersebut. Tapi kita tak boleh nak kata for sure sebab kajian tu belum keluar lagi. Sebab 2020 belum habis. Sebab National Mobility Survey ni dia buat setiap 4 tahun ke setiap 5 tahun. Jadi kita nantikan dan saya percaya dia akan meningkat dengan sangat banyak. Tapi kalau boleh, of course kita tak nak meningkat, betul tak? Tapi kalau dah jadi, kita akan fokus kepada solusinya. Okay? Alright. Okay, sekarang saya nak buat satu kuis ringkas. Boleh Nampak semua macam mengantuk Kita buat kuis simple yang berkaitan dengan topik kesihatan mental. Iaitu saya akan bagikan anda beberapa pernyataan di skrin dan saya nak anda balas adakah pernyataan tersebut berbentuk fakta atau mitos. Sylvester, jangan takut, relax je. This is just simple quiz. Salah tak ada tolak markah, betul pun tak adanya dapat markah lebih. Ini just sekadar untuk uji minda kita dan berkaitan dengan kesihatan mental. Semangat. Okay, go, good. Apa ni, Fapro kata semangat, dia pujuk. Okay, jom kita start Kita mulakan dengan soalan pertama. Jeng. Rasa depressed dan ada depression tu ialah istilah yang sama dan tiada beza. Adakah ini fakta atau mitos? Alvin kata mitos. Hidayah kata mitos. Alif pun kata mitos. Ada seorang kata fakta. Iaitu Alia. Tak dapat baca dah. Tenggelam sampai atas lah. Jadi ini adalah tak tahu. Sylvester, tak mengapa. Boleh saja. Blackpink pun ada dalam grup ni. Blackpink. Ya, Blackpink apa? Blackpink Natasha. Ada Blackpink lah kat sini. Takut lah saya. Ya, Hamzah Namidah. Tanya saya, makan sayur. Jangan lupa makan nasi. Sorry, hamba lah. Okey. So jawapannya ini adalah mitos. Rasa depressed dan ada depression itu adalah istilah yang berbeza. Sebabnya rasa depressed adalah perasaan tapi ada depression bermaksud dia adalah disorder. Rasa depressed tu adalah satu benda perasaan yang rasa kemurungan tapi ada depression tu sudah memberi diagnosis iaitu kemurungan klinikal, major depressive disorder, postpartum depression, persistent depressive disorder. Banyak lagi nama-nama depression yang ada kat luar sana. Jadi rasa tu mungkin ada tapi belum tentu kita ada depression. Betul, ada yang tulis kat ruangan chat, Anis Amani kata depressed tak boleh self-diagnose. Yang boleh memberi diagnosis hanyalah doktor psikiatri ataupun clinical psychologist. Nanti ada hadiah kepada mereka yang betul soalan ni. Nanti saya akan bagi hadiah pada penghujung kuis ni. Okey. Seterusnya, mereka yang stres kerana ODL ataupun open distance learning ataupun online class bermaksud mental tak kuat. Fakta atau mitos? Wah, ramai kata mitos. Ada yang kata fakta. Sebenarnya soalan ini adalah soalan trick question. Dia bukan fakta atau mitos, tapi sebenarnya ada sedikit penerangan di sebagainya, iaitu actually, technically speaking, ini adalah fakta. Tapi jangan kecam saya lagi, jangan kecam lagi. Jangan terus kata, benar Cik Emma kata kami mental lemah. Sabar. Ini ada penjelasannya, iaitu ODL ni menyebabkan kita stres. Dan stres bermaksud mental tak kuat. Sebenarnya technically ayatnya yang lebih tepat bukanlah mental tak kuat. Tapi bermaksud mental resilience-nya tidak cukup tinggi. Setiap daripada kita ni mempunyai mental resilience yang berbeza. Iaitu dari segi daya tahan mental kita. Contohnya macam kalau kita ambil topik fizikal.
Contoh macam Fabian. Fabian nampak sadar, mungkin dia boleh angkat berat sampai 80 kilo. Saya ni yang badan keding macam ni, mungkin boleh angkat sampai 50 kilo sahaja. Jadi kerana berbezanya kita punya kemampuan daya tahan fizikal menyebabkan Fabian lebih strong, dia lebih kuat boleh angkat. Tapi bukanlah bermaksud saya ni lemah. Faham poin saya? Jadi, orang yang stres kerana ODL bukan bermaksud mental tak kuat. Tapi kerana mental resilience-nya belum cukup tinggi untuk mampu mengendali. Sebab ada orang waktu ODL dia stres juga. Tapi dia pandai cope dengan masalah itu. Jadi dia okey. Tapi ada orang, dia tak pandai cope dengan masalah stres ni. ODL ni, dia serabut, penat, lama-lama dia tiap. Sebabnya, coping mechanism ni tidak cukup tepat. Jadi ini soalan trik sebenarnya, saja je. Okey, seterusnya. Okey, drum roll. Stres ODL ini hanya sementara sahaja dan ia boleh dikawal atau diuruskan dengan teknik yang betul. Ya, betul Syakir. Dia bukanlah fakta atau mitos, sebenarnya itulah trick question saja. Ya, terima kasih. Ini adalah fakta. Stres ODL ni hanya sementara sahaja dan dia boleh dikawal kalau kita belajar dengan teknik yang betul. Okey? Okey, dan yang terakhir. Ini bukan mitos atau fakta, tapi ini adalah pendapat. Setuju atau bangkang. Stres ODL ni jauh lebih tertekan berbanding stres belajar depan-depan di universiti anda. Adakah anda setuju atau bangkang? Oh, ada yang bangkang, ada yang setuju. Jangan risau, tak ada jawapan betul, tak ada jawapan salah. Ini hanyalah sebagai pandangan sahaja. Tahu macam mana pandangan? Ni pandangan. Sorry, hamba kat tu dulu kan. Fabian. Fabian join the club. Thank you Fabian for understanding my lame jokes. Ini adalah pandangan sahaja. Kenapa saya sentuh pasal topik ODL? Sebab ini dia, technostress. Technostress ni adalah istilah yang telah dikenalkan pada tahun 1984, iaitu sindrom apabila seseorang itu terbeban dengan informasi dan pendedahan berterusan dengan gadget sehingga menimbulkan stres atau reaksi abnormal kepada jantung, mental dan neurologinya. Ini adalah technostress. Jadi apa yang anda lalui, tertekan, penat menghadap skrin selalu, sakit pinggang, serabut, asyik kelas online je sampai tepu kepala, maka itu adalah di bawah kategori technostress. Technostress ni penting. Technostress ni adalah sesuatu yang bagus sebab dia sebagai sumber produktiviti kita. Tapi kalau dia berlampau-lampau, berterusan sampai menyebabkan kita tertekan, tak boleh buat kerja, assignment tak siap, belajar tak masuk, tak fokus, kita jadi marah-marah, kita marah mak ayah, marah adik-beradik, kita lepas geram pada orang lain, maka itu menjadi masalah. Okay? Alright. Setakat ni semua masih okay? Okay. Okay, alright. Saya nak tunjuk satu video, tapi sebelum saya tunjuk satu video tu, anda tahu, pernah dengar konsep teori lori sampah? Siapa yang pernah dengar, jangan spoil. Tapi teori lori sampah ni rasanya dulu saya pernah datang USM. Saya cuma tak pasti waktu tu saya bersama anda ataupun peserta lain. Tapi saya pernah datang USM dan saya cerita pasal teori lori sampah. Teori lori sampah ni, kalau siapa dah tahu, jangan bising-bising. Siapa yang belum tahu, kalau anda nampak dalam buku kerja yang saya bagi tu, ada satu part tu yang kata stres ni bagus tak bagus, dan ada page mengenai teori lori sampah. Saya tak ingat page berapa, anda boleh tengok dekat buku kerja tadi. Jadi teori lori sampah ni adalah sejenis teori. Kalau siapa tak dapat download buku kerja tu, saya letak link dekat ruangan chat. Page 5, thank you Sabrina. Okay, teori lori sampah ni yang mengatakan bahawa manusia ni ibarat lori sampah. Bukan sebab muka kita macam sampah, tapi manusia ibarat lori sampah di mana kita semua membawa sampah-sampah tersendiri. Contohnya lah Fabian. Kalau Fabian ni, contohlah dia masuk online kelas, waktu kelas tu dia kena marah dengan lecturer sebab masuk lambat contohnya. So lecturer tu sebenarnya masuk lambat seminit je, tapi lecturer tu marah macam Fabian tak datang kelas. Waktu Fabian stres sangat. Padahal awal bangun pagi tu excited lah nak belajar. Tapi sebab lecturer tersebut telah marahi Fabian dan Fabian tertekan. Lalu apa yang jadi? Fabian telah dapat sampah daripada lecturer tadi. Dan sampah tersebut masuk ke belakang Fabian. Dan Fabian pun rasa penat, rasa sakit, rasa stres dan rasa macam sampah.
Dan boleh jadi selepas itu waktu group discussion, mungkin habis kelas online ada group discussion kawan-kawan. Contohlah group discussion dengan Alvin tadi. So ada group discussion dengan Alvin, dengan Alia, dengan Joanne. Saya memang sebut yang nama yang ada. So tengah group discussion, subjek-subjek masing-masing. Fabian tadi yang tengah serabut kena marah lecturer, dia teringat-ingat. So Alvin tadi pun bagi pendapat, tapi pendapat tu macam tak kena dengan discussion dia. Fabian pun terus marah. Alvin, you ni, kenapa bagi point sampah You mengarut ni, orang fokus kerja lah. Kenapa you bagi jawapan mengarut macam ni? Dan Alvin tadi, dia baru bagi point, bagi pandangan, terus rasa stres. Rasa kecewa sebab Fabian telah buang sampah kepada Alvin dan Alvin pun rasa macam sampah. Dan Alvin selepas tu mungkin dia pergi, dia berbual dengan keluarganya selepas itu dan mungkin panggil makan ni, tapi Alvin tengah buat kerja dan dia marah mak dia. Kenapa panggil makan? Sabar je, tengah buat kerja ni. Dan mak dia terasa sesampah telah sampai ke maknya. Dan maknya mungkin lepas sampah pada anak lagi. Lepas tu anak lepas marah kering. Dan sampah tu berputar-putar sesama kita sebab kita semua tak diajar macam mana nak buang sampah dengan betul. Dan bila kita tak buang sampah dengan betul, macam topik techno stress tadi tu, menyebabkan stres tu online class. Tapi kita pergi buang sampah online stress tu kepada keluarga kita, kepada kawan-kawan, mungkin lepas marah kepada akak jaga kat MACD atau siapa saja yang kita marah yang benda simple tapi marah tak tentu pasal sebab kita buang sampah dengan cara yang tak betul. Bagus MACD. Sebenarnya kalau rasa stres kerana banyak kerja nak buat, kita boleh cuba list down semua benda kita mahu selesaikan daripada urgent hingga yang kurang urgent. Lepas list down sekali, sedikit banyak dapat bantu kita rasa bertenang sikit dan takkan rasa terlalu overwhelmed. That's good. Betul. Jadi, nak bagi faham lagi konsep lauri sampah, thank you Eng atas perkongsian tersebut. Nak bagi senang faham lagi konsep lauri sampah, saya nak tunjuk satu video. Siapa dah tengok video ni, jangan spoil. Jom kita tengok video mengenai teori lauri sampah. So, how's your trip? Was the flight okay? खाना लगा दूं डार्लिंग? Papa, did you get my toy? Don't carry your stress back home. Introducing the exclusive Art of Living Meditation Lounge at the Hyderabad airport. Drop all your stress and worries here and get rejuvenated in just 20 minutes. Okay. Tak, saya bukannya promote bukannya promote servis iklan tu. Cuma saya jumpa iklan tu sangat kena dengan topik saya. Jadi saya masukkan. Saya bukannya dilantik ejen untuk promotekan tadi. Lepas ni maksudnya kalau anda ada kawan ataupun sesiapa saja mungkin lecturer ke yang lepas marah tak tahu pasal, yang tiba-tiba marah yang kita tahu ni sebenarnya ada sampah kat belakang dia tapi dia telah buang sampah pada kita. Apa yang kita buat adalah kita pandang dia, kita menyalak balik. Tapi jangan buat dengan lecturer lah kan. Kalau tak nanti online class semua orang buka mic, semua orang nanti saya pula yang kena kan. Maksud saya kat sini adalah kita menganjing dia balik. Literally. Ini take the concept jangan apply bulat-bulat. Tak pasal nanti saya pula yang kena kan. Okay. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak buat satu aktiviti ringkas sebagai kesimpulan kita program hari ini. Sebab saya tak suka sangat bercakap panjang saja sebab saya tak nak menjadikan sebagai lecture. Dan saya faham anda semua dah penat lecture one way. Jadi macam saya kata, kita akan banyak aktiviti dan ini adalah aktiviti yang akan simpulkan kita punya konsep kesihatan mental hari ini. Okey? Dan latihan ni kalau anda lihat, saya akan letak satu artikel iaitu daripada Taufik Hanafi. Kalau siapa yang tahu, beliau adalah pelakon cerita. Kenal tak? Kenal pelakon ni kan? Taufik Hanafi. Kalau siapa tak kenal, dia berlakon cerita Pascal. Dia berlakon cerita All Because of You. Jadi tak kenal pun tak apa. Bukannya aktiviti kita hari ini adalah untuk
kenal pasti siapa dia kan. Ini bukannya kuis pasal selebriti ya. Tapi ada satu artikel yang saya tertarik daripada Harian Metro. Uh, daripada Taufik Hanafi, ada satu artikel dia bersama Harian Metro ketika PKPB dekat Selangor baru-baru ni. Maksudnya yang waktu lepas PRN dan asalkan kita PKPP kan, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Lepas tu sebab kes menadak naik menyebabkan kita jadi uh, uh, bersyarat PKPB. Saya dah banyak sangat PKPB sampai dah lupa dah term-term. Tapi nak kata yang baru-baru ni kat Selangor. So apa yang kita nak buat hari ni, saya nak anda semua baca artikel ini dan kita akan buat aktiviti berdasarkan artikel ni. Dan anda akan nampak kenapa saya minta anda baca. Okey, saya letak page pertama dulu. Boleh baca sementara tu. Kalau yang siapa yang dah habis baca, boleh tulis kat ruangan chat kata dah. Saya bagi masa anda untuk baca. Siapa yang tengok kat phone tu, memang mata dia macam ni nak baca. Okay, siapa yang dah habis baca, boleh beritahu. Take your time. Okay, thank you Sabrina. Thank you Khaira. Thank you Fabian. Thank you Farzana. Minta maaf saya tak nak sebut nama semua orang sebab korang tulis macam tak sempat nak baca nama semua dah naik tenggelam ke atas lah. Okey, dah. Alright, jadi kita masuk ke page kedua. Saya bagi anda masa untuk baca page kedua. Okay, thank you Tan Sui. Sabrina dah, Zubaidah dah. Terima kasih. Jadi kita bagi masa yang belum baca lagi. Okey, baik. Sementara bagi mereka yang belum habis baca, kalau anda perasan, dalam artikel ini sebenarnya uh, uh, Taufik Hanafi telah memberi beberapa senarai simptom yang dirasai sepanjang PKPB ini. Dan simptom-simptom yang dirasai terbahagi kepada emotion atau emosi, thoughts, pemikiran, physical dan juga behavior, tingkah laku. Kalau kita lihat balik pada artikel ini, sebenarnya apa yang saya nak anda buat adalah anda boleh tulis kat ruangan chat ataupun boleh jawab melalui audio, iaitu kita senaraikan semua simptom ataupun petanda yang ada dalam artikel ini. Bergantung kepada emosi, kategori thoughts, physical atau behavior. Contohnya, kalau saya masuk page pertama, cuba kita senaraikan apa simptom yang disebut dalam artikel page pertama. Behavior rasa nak terjun, Syakir kata. Behavior, rasa nak terjun behavior ke? Rasa nak terjun. Rasa nak terjun tu dia dekat mana? Yes, betul Sabrina. Ialah pemikiran, thoughts. That's good. Okay. Ada lagi yang lain? Ada kata rasa bimbang. Okay, kalau saya masuk page kedua, apa simptom yang ada dalam ini? Behavior duduk di balkoni. Okay, that's good, betul. Dia duduk di balkoni. Thank you, Anwar. Okay, kalau ada simptom ni, apa yang ada? Emosi kecelaruan. Okay, almost there, almost there. Tak boleh nak jelaskan. Itu simptom dia ke ataupun anda tak nak jelaskan jawapan dia? Kekeliruan tak tahu perasaan dialami, mula bertanggung terhadap kemurungan. Okay, kat sini, yes, emosi kemurungan. Kalau anda lihat, jawapannya begini. Daripada semua simptom yang ada dalam artikel ini, ia terbagi begini. Emosi adalah rasa murung, thoughts adalah rasa macam nak terjun, behavior adalah dia bersendirian di rumah. Physical tak ada dinyatakan dalam artikel ini. Setakat ni faham konsep kita punya aktiviti ni faham sebab aktiviti kita ni ada 3 stage dan stage ketiga ni akan berkaitan dengan anda. Stage pertama ni anda grab the konsep dulu iaitu senaraikan simptom yang ada dan kategorikan mengikut kategorinya. Senaraikan mengikut kategori.
Promosi yang dia tak boleh luahkan, dia mengalami pengumuman kerana masalah job yang banyak tidak ditawarkan. Yes, betul. Tepat sekali. Okey, sekarang saya akan tunjukkan beberapa simptom lagi. Kalau dalam buku kerja pun ada senarai simptom-simptom ini. Dekat sini saya nyatakan ada 16 jenis simptom, iaitu kalau kita lihat ada feeling anxious, headache, social isolation, sadness, loneliness, loss of pleasure, self-criticize. Ada banyak simptom yang ada. Dan macam biasa, aktiviti kita nak buat hari ini adalah saya nak anda bahagikannya mengikut kategori. Mengikut kategori Okay, kita buat sama-sama. Ini adalah stage yang kedua. Aktiviti yang kedua. Okay, sekarang kalau kita start ke sini, kalau anda lihat dalam buku kerja pun saya ada senaraikan juga aktiviti tersebut. Siapa yang nak conteng dekat buku masing-masing pun boleh, tak ada masalah. Saya ambil nombor 1 dulu. Loss of pleasure. Loss of pleasure ni kategori apa? Emotion ada, thoughts pun ada. Saya letak thoughts ada orang kata emotion, ada orang kata thoughts, saya ambil letak thoughts. Loss of pleasure. Okay. Emptiness. Rasa kosong. Okay, ada yang kata thought, ada yang kata emotion, tapi saya letak emotion, ramai kata emotion. Tak apa, saya akan letak ikut jawapan anda dulu. Nanti saya akan explain hal itu. Loneliness. Kesunyian. Emotion. Okay, that's good. Headache. Sakit kepala. Juga, that's good. Tanya. Good job. Overwhelmed. Okay, bagus lah USM ni. Ramai bagi jawapan betul. Social isolation. Okay, behavior. That's good. Wow, power korang ni. So far banyak jawapan betul. Back, neck or shoulder pain. Physical, that's good. Okay, well done. Self-harm or suicide. Okay, behavior. Kenapa dia tadi bila behavior dia tulis beh. Bila physical dia tulis fah. Senang kan, simple. Feeling anxious or tense often. Feeling anxious or tense. Emotion, okay, that's good. Lack of ataupun excessive sleep eating. Kurang makan atau terlebih selera makan. Makan yang banyak. Okay, kategori behavior, saya letak sini lah. Lack of focus. Oh, Fabian pun join the club. Boleh DE je. Lack of focus ialah sure behavior. Focus, yes, Sophia, betul. Lack of focus ialah thoughts. Ada bagian pemikiran. Lack of or excessive sleeping. Okay. Ada yang kata physical. Ada yang kata behavior. Saya letak di sini ya. Teman-teman kalau saya letak physical. Orang ramai kata behavior juga. Okay, tak apa. Kita letak no. Saya letak bawah behavior. Suicide ideation. Yeah, that's good. Tahniah kerana tahu perbezaan ideation dengan attempt. Attempt dia dah masuk kategori behavior, tapi ideation baru idea sahaja. Chronic fatigue, lack of energy, badan rasa lesu. Yes, ini adalah PHY, physical. Self-criticize. Tak. Masing-masing dah ramai join the club untuk short form. First time saya buat program macam ni. Okay, suicide ideation. Yeah, ni adalah suicide ideation adalah continuous sadness ialah emo. Okay. Alright. So, ini adalah jawapan yang anda berikan. Kenapa macam tak cukup satu ni? Tak apa. Okay, ini adalah jawapan yang anda berikan. Dan jawapan sebenar ialah ini. Ini jawapan anda bagi. Ini jawapan sebenar. Jawapan anda bagi. Jawapan sebenar. Ini adalah jawapannya. Banyak pening mata. Sorry. Okay, saya start kat sini. Takut pening mata kan. Tak pasal-pasal teknik stress pula kan. Okay, tanya banyak jawapan betul.
Thank you for the question, Tan. Saya menanti sebenarnya ada orang bertanya soalan. Okay, emotion, thought, physical and behavior. Tan Suyu dia tanya kenapa loss of pleasure adalah physical. Loss of pleasure ni adalah feeling rasa tak seronok ataupun dah tak enjoy dengan sesuatu yang dia pernah seronok. Contohnya badan dia excited bila dia rasa macam badan dia bersemangat nak tengok movie contohnya. Atau bersemangat nak tengok Attack on Titan episod baru keluar. Ataupun dia bersemangat nak tengok startup episod baru. Ataupun The Candid Encounter. Kantor dia sebut-sebut cerita yang saya tengah tengok kan. So dia excited, dia rasa bersemangat, dia rasa motivasi menunggu setiap minggu update. Tapi loss of pleasure ni datang, maka dia jadi tak minat. Dia bilang minat. Yes, tak ada dopamin dan dia tak ada motivasi untuk buat ataupun untuk lakukan benda tersebut. Dia boleh jadi behavior juga sebenarnya, tapi saya melihat dekat sini adalah faktor fizikal. Okey, sebelum saya masuk ke aktiviti yang ketiga, saya nak buka soalan untuk bahagian ini sebab ini biasanya ramai confuse. Saya nak bagi peluang anda untuk bertanya apa-apa saja. Contohnya dia nak tanya emotion ni apa beza dengan thoughts, kenapa ni behavior, kenapa ni physical. Apa saja. Cerita saja. Sabrina, janganlah spoil. Attack on Titan. Apa beza emotion dengan thoughts? Emotion dengan thoughts. Okey, beza emotion dengan thoughts. Emotion adalah emosi ataupun perasaan seseorang. Contohnya rasa sedih, rasa risau, rasa kosong, rasa sunyi. Thoughts pula adalah pemikiran di mana berbentuk pemikiran lah. Maksudnya your thoughts. Suicide ideation, menyalahkan diri sendiri, lack of focus, overwhelm, overthinking. Semuanya di bawah pemikiran. Okey? Okey, ada lagi soalan pasal slide ni? Ada yang tak faham overwhelm tu perasaan yang macam mana? Overwhelm ni dia ibaratnya macam anda dapat assignment kena submit hari ni, esok ada quiz, minggu depan ada exam final, lepas tu kena ada duduk special esok, lepas tu petang malam ni mak minta kita tolong masak sama-sama dekat rumah, dan sebelum tidur adik minta kita bacakan buku, dan bangun tidur esok kita kena buat kerja, dan bangun kerja tu ada kelas online tengah hari tu, dan petang tu kita kena keluar dengan family pergi beli barang kat Tesco. Itulah masa overwhelm. You are feeling macam, banyak yang nak kena buat. Stress tengok. Which part affect the most on mental disorder? Sebenarnya mental disorder punya simptom memang dia terbahagi kepada semua. Dia tak ada part yang mana yang paling banyak dan paling sikit. Sebab most commonly, every symptom related to mental health issues, dia akan present itself in term of 4 kind of category. Sama ada it present as emotion. Contohnya, kalau saya bertopik depression. Depression, you feeling sad, rasa sedih berpanjangan, rasa murung, rasa sedih sangat-sangat, rasa macam tak ada harapan untuk hidup. Itu adalah emotion. And how it change by thoughts, dia pemikirannya dia akan rasa nak mati, rasa nak bunuh diri, dengan diri, dia rasa macam-macam lah. Kemudian masuk ke fizikal, badannya akan jadi lesu, hilang tenaga, dia tak bersemangat nak pergi kelas, tak bersemangat nak buat assignment, dan behaviornya dia akan menyendiri daripada masyarakat. Dia tak nak jumpa dengan orang, dia tak nak jumpa dengan family, dia tak nak terlibat dengan kelas. Kelas pun dia tutup mic, tutup video dan dia dah tidur depan laptop. Itu adalah emotion, thought, physical and behavior. Yes, dementia itu adalah nyanyuk. Bahasa mudahnya dia macam, adakah behavior berkaitan dengan physical? That's good question. Sebenarnya ini semua adalah saling berkaitan. Anda ni advance betul, dah nampak dah yang aktiviti ketiga. Betul tak kalau kita nak move on tu ambil masa yang panjang and sometimes affect my emotional. Okay, part move on nanti saya akan sentuh last sekali. Bipolar tu fact atau myth? Bipolar is a fact. It's a real condition yang berdaftar tersenarai dalam senarai penyakit mental yang ada kat dunia ni. Wujudkah orang yang ada split personality? Sebenarnya split personality ni adalah, yang lebih tepat adalah dissociative identity disorder. Dia bukan berbeza personality tapi berbeza identity dan dia wujud. Okay, sementara saya perasan banyak soalan yang macam dah keluar pada slide ni, boleh tak kita sambung sekejap aktiviti ketiga, habis ke aktiviti ketiga, dan kalau ada soalan ni saya akan jawab boleh sebab saya takut dia punya momentum tu dia hilang. Sebab soalan aktiviti ketiga ni dia akan berkait rapat dengan aktiviti kedua dan yang pertama tadi. Okay? Alright.
Tak apa, nanti saya akan sentuh balik mana yang mereka bertanya dekat atas tadi. Okey, sebelum saya masuk topik terus aktiviti ketiga, saya nak tunjuk video daripada Dr. Julie Smith. Tengok sekejap. This rice represents the population of the world. The brown rice represents those people who will never experience a mental health problem. And the wild rice represents the 1 in 4 of us who will at some point in our lifetime experience a mental health problem. Let's just mix that up. Now, when you have a mental health problem, your mind convinces you only one. Let's just take a page. That represents your family. It's one of your friends. That's a work colleagues. It's a natural part of being human. So whether you're with your family, your friends, or your colleagues, like it is, a few of those people at some point in their lives are also going to struggle with their mental health. So even if you're not struggling, the chances are you're going to brush shoulders with someone who is. So be kind. Like this, share it, and follow more. Okey. Dr. Julie Smith dia famous lah dekat TikTok dengan dekat Instagram. Dia banyak berkongsi pasal topik kesihatan mental. Dan salah satu video saya letak kat sini iaitu dia melihat daripada statistik WHO iaitu 1 daripada 4 rakyat dekat dunia ni mempunyai isu masalah mental dan digambarkan dengan beras warna hitam tadi. Kenapa saya sentuh part ni? Sebabnya macam dia kata tadi, sometimes you will never know who you gonna brush shoulder with. The best thing you can do is be kind. Kaitannya kalau kita lihat dekat sini, kadang-kadang dalam kalangan kita ada yang nampak macam okey, tapi rupanya dia mempunyai congenital sadness, rasa sedih, dalaman yang orang tak tahu. Ataupun ada kawan yang nampak macam happy, bersemangat, tapi rupanya dia excessive sleeping sampai badan rasa lesu dan dia bersemangat bila datang kelas tu. Ataupun nampak macam happy je dalam kelas online, tapi rupanya dia self-criticize, dia selalu assignment dia terlalu menyalahkan dirinya kalau dia silap, dia cepat fokus bila buat kerja. Kita tak tahu. My point is, everybody is fighting a struggle, a fight that nobody knows, and the best you can do is be kind. Okay? Tiba-tiba deep pula kan. Deep sampai nampak Adele. Tak faham kan Adele? Adele kan Rolling in the Deep. Okay, tak apalah, hamba sangat. Okay, kita masuk ke aktiviti ketiga. Ini saya nak minta kita semua, kalau siapa yang boleh buka audio lagi cantik. Jadi saya nak bertanya soalan simple saja. Saya percaya program malam ni ramai daripada student dan anda semua tengah kelas online. Jadi saya nak tanya soalan sedikit. Oh, terima kasih sebab gelak. The best joke is when someone laugh. Okay. Soalan saya kat sini. Apakah cabaran anda sepanjang pelaksanaan kelas online? Boleh tak anda buka audio dan kongsikan sama-sama? Line. Internet Okay. silakan. Sabar-sabar. Satu. Line internet. Slow ke laju ke? Kenapa masalah line? Slow. Internet slow. So, okay. That's good. Saya nak tulis Kurang satu. faham. Kurang faham. Kurang faham dengan? Penerangan sebab kita tidak boleh face to face mau pergi tanya dengan lecturer. Lecturer. Okay, thank you. Tak boleh disiplin. Tak boleh disiplin. Siapa yang bertanya? Sabrina ya? Oops. Tak boleh. Apa maksud tak boleh disiplin ni? Dia macam rely on recording. Macam kelas ada record tak apa. Macam masuk bagi attendance keluar. Nanti-nanti je lah tengok recording padahal tak tengok. Oh, okay. Alright, faham. Tak boleh disiplin, tak ada pushing factor lah, lebih kurang. Okay, alright. Thank you for sharing that. Ada lagi yang lain? Komitmen Timing dengan ibu bapa. sesuai. Sorry again? Sakit pinggang. Khairah cakap tadi Sambil secara random lah dekat ruangan chat pun ada. Tadi siapa? Khairah cakap apa tadi? Timing kelas clash dengan komitmen kat rumah. Okay. Alright. Timing kelas clash yang komen rumah. So, nak pilih mana satu kan? Okay, that's good. Thank you. Lecturer. Lagi sekali? Terlalu selesa. Terlalu kena marah dengan lecturer. Kena marah dengan lecturer. Secara online Tempat yang terlalu selesa. Okay. Suasana terlalu selesa. Tak sempat jogging. Tak sempat jogging. Masalah komunikasi.
Suasana terlalu Komunikasi dengan selesa. Lecture and group assignment. okey, masalah komunikasi dengan group mate lah lebih kurang. Constant migraine. Constant migraine. Okay, that's good. Makan berlebihan. Makan berlebihan. Okey. Banyak share kat sini, ruangan chat pun banyak. Saya tak muat dah nak tulis ni, tapi tak apa, saya baca je. Tertidur bila kelas berlangsung. Okay, sakit kepala, kena warning letter, kena hadap laptop lama, family tak faham sibuk, lab assignment. Rasa macam belajar seorang-seorang. Rasa macam belajar seorang-seorang. The lack of social interaction. Okay, thank you for sharing that. Okay, saya ambil sampai 9 je sebab saya percaya masing-masing mesti ada banyak share. Tapi cuba ruangan tak cukup dan masa pun dah nak habis. Kena marah dengan mak, dia kata tipu di kelas online. Okay, tak apa. Thank you for sharing, thank you for trusting me with your answer. I really appreciate that. Saya hargai setiap komen yang anda bagi. Saya minta maaf sebab saya tak muat nak letak semua dalam slide ni, tapi saya ambil mana-mana yang saya sempat dengar saja, tapi saya baca dekat ruangan chat. I'm sorry for that. Okay, sekarang daripada aktiviti ketiga ni, apa yang kita nak buat, sebenarnya kan, cabaran-cabaran yang berlaku pada kita, tak kisahlah berkaitan kelas online ke, berkaitan dengan crush tak suka kita ke, ataupun apa sahaja cabaran yang kita lalui kat luar ni. Cuma topik sekarang adalah berkaitan dengan pelaksanaan kelas online. Cabaran yang kita lalui, kebanyakannya dia akan terbahagi kepada dua jenis cabaran. Iaitu cabaran yang pertama adalah cabaran yang berada dalam kawalan kita. Cabaran kedua adalah cabaran yang berlaku di luar daripada kawalan kita. Maksudnya yang dalaman kita dalam kawalan adalah sesuatu yang kita boleh kontrol. Luaran adalah berlaku yang tak berkaitan dengan kita, tapi dia memberi kesan pada kita. Tapi kita tak ada kawalan pada benda tu. So nasihat saya, in order to be mentally healthy, untuk sihat secara mental, untuk kekal kuat sepanjang musim ODL, sepanjang kita musim pandemik, sepanjang musim sekarang adalah fokus kepada yang kita boleh kawal sahaja. Sebab kebanyakan masanya, most of the time, we are feeling stressed because we focus too much on things that we cannot control. We focus too much on things that we cannot control, we are not in control of, on things out of our control. Tapi kita fokus kat situ dan masalah tu tak selesai, expectation kita tak capai, maka kita makin stres. But the key to be mentally healthy is for you to focus on things that you can control. Contohnya, kalau saya ambil balik daripada topik ini, saya ambil 9 yang ada ni. Kalau saya ambil 9 ini, dan saya letak dekat kotak ni, agak-agak, semua ni akan jadi kategori apa? Contohnya, kita ambil satu. Line internet slow. Ini kategori dalaman atau luaran? Luaran kan? Bukannya waktu kelas online tu, kalau tiba internet slow, kita pun macam tiba internet slow. So, dia adalah luaran. Out of our control. Kurang faham penerangan lecturer. Ini dalaman atau luaran? Yes, ini dalaman. Maksudnya kita boleh tanya balik ataupun kita boleh tanya kawan. Tapi boleh jadi luaran juga. Maksudnya kita tak nak kontrol lecturer tu cara penerangan dia. Tapi untuk point ni kita ambil dalaman. Kita tak boleh disiplin diri. Tak ada push factor. Ini kategori dalaman atau luaran? Dalaman. That's good. Komitmen dengan ibu bapa. Dalaman atau luaran? Saya melihat komitmen ibu bapa ni adalah luaran, iaitu di luar kawalan kita, iaitu memang nak tak nak kita kena buat juga. Tapi kita boleh kontrol dari segi mungkin timing bila nak buat, macam mana kita nak buat dan sebagainya. Timing clash dengan komitmen rumah. Luaran. Yes, ini adalah luaran. Selalu kena marah dengan lecturer, Ini kategori dalaman tu luaran. Yes, ini adalah luaran. Tak sempat jogging. Luaran. Ini boleh jadi dua-dua sebenarnya. Dia bergantung kepada melihat masalah ini. Saya melihat ni lebih kepada dalaman lah. Lebih kepada time management.
Masalah komunikasi dengan groupmate. Ini dalaman atau luaran? Dalaman. Dia boleh jadi dua-dua sebenarnya. Kita nak control groupmate pada sama, kita boleh selesaikan dengan kita komunikasi cara lain dan sebagainya lah. Constant migraine. Dalaman. Dalaman. Yes, dalaman. Okay. Sekarang, kalau kita lihat daripada aktiviti ni, remember when I said fokus kepada yang kita boleh kawal sahaja, maka kita ambil yang dalaman sahaja. Kita lupakan yang luaran, bukan lupakan maksudnya kita tak selesaikan, tapi kita just accept as it is because it's a thing out of control. Dan kalau kita lihat balik dekat sini, contohlah, kurang faham penerangan lecturer. Bila kurang faham penerangan lecturer, apa yang korang akan rasa? How does it affect you? Stress. Okay. Macam mana rasa stress tu? What happened? Stress tu adalah situasi terjadi. Not motivated. Okay, saya ambil ada ayat tu. Motivated in learn. Okay, alright. Seterusnya, tak boleh disiplin. Bila tak boleh disiplinkan diri, apa? How does it affect you? Macam mana benda ni jadi masalah pada kita? Kerja tak jalan. Penyesalan. Tak boleh fokus. Penyesalan. Okey, betul. Sebab bila masa dah berlalu, alamak, patutnya aku boleh buat kerja dulu. Okey, tak sempat jogging. So, how does this affect you? Lesu. Okey, gemuk. Unhealthy. Lesu. Tired. Weak. Okey, that's good. Thank you for that. Saya tulis je apa yang anda tulis. Saya gunakan jawapan anda. Saya bukan yang buat jawapan sendiri. I just use your question, your answer to guide you towards the process. Masalah komunikasi dengan groupmate. Apa jadi? Ada tulis not productive, okay. Stress, rasa nak give up, lantak nak jadi apa pun. Okay, rasa give up. Sedih, kerja tak jalan. Marah. Okay, kerja tak jalan ni dia lebih pada effect lepas tu. Okay, tertekan dan marah. Constant migraine. So when you have constant migraine, how does it affect you? Rasa nak maki. Penat, sakit. Let's see. Bird. Okay. So banyak benda ni banyak terbahagi, banyak beri kesan pada kita. So kita fokus kepada benda dalaman saja. Jadi saya ambil topik dalaman ni. Kita kembali balik situasi kita pada awal tadi, aktiviti yang pertama. Kita letak dekat sini. Dan kita susun sama-sama. Nanti saya akan terangkan kenapa kita susun, kenapa kita bahagikan. Okey. Kurang faham penerangan lecturer, saya buang, saya ambil kesan dia, iaitu not motivated in learning. Ini kategori apa? Thoughts, okey. Saya nampak ni lebih pada behavior. Sebab motivasi itu adalah tingkah laku kita. Best. Kita letak ni kategori best. Okay. Tak apa, saya letak. Kalau ada rasa thought pun tak ada masalah. This is how we see things maybe differently. Okay, kerja tak jalan, tak ada function factor. Kesannya adalah kerja tak jalan ni bukan effect, tapi lebih kepada tak boleh fokus, penyesalan. Ini kategori apa? Are you sure behavior? Sudah bagi hint ni? Sudah bagi hint ni? Ini saya tak boleh fokus, tidak terbuang letak. Sebenarnya tak boleh fokus ni adalah lain, penyesalannya lain pula. Dia penyesalan kat emotion. Tiba-tiba penyesalan warna hitam pula, tak apalah. Okey, tak sempat jogging, kesannya jadi lesu, lembik, tired, weak. Ini kategori apa? Yes, ini adalah kategori fish. Physical. So, ramai dah join the club. Betul. Saya pendek-pendek. Okey, masalah komunikasi dengan groupmate. Not productive, rasa give up, tertekan, marah. Ini rasa kategori apa? Yes, ini adalah emo. Constant migraine, what will happen? Penat, sakit, lesu, lembik. Yes, ini adalah kategori physical. Cuma yang tak boleh fokus ni dia kategori
kategori thoughts. Tu ada pecahan kat situ. Nak produktif ni pun sebenarnya adalah kategori behavior. Okey. Sekarang kita dah bahagikan, kita dah senaraikan kesan-kesan pada kita dah senaraikan macam mana cabaran tu bagi kesan pada kita dan kita bahagikan mengikut simptom kategori ini. Okey, dalam masa berbaki dia lebih kurang ada 12 minit sebelum kita habis. Saya nak pendek saya nak pendek pula. Sabrina ni. Saya nak explain konsep yang terakhir iaitu daripada semua yang kita ada ni, contohlah saya ambil rasa give up, tak boleh fokus, saya ambil ni dan nak motivated. Saya ambil dulu Saya ambil step 1 dan tadi ada soalan, ada orang tanya kenapa physical behavior macam lebih kurang, emotion thought nampak macam tak ada beza. Sebenarnya sebab ada satu sistem atau satu prinsipal iaitu semua ni dia saling berkait rapat begini. Maksudnya, yes, our symptom terbahagi kepada emotion, thoughts, behavior, physical. Dan bila kita faham dia saling berkaitan ini, maksudnya contoh kalau saya letak tadi, lesu, gemuk, tired, weak adalah kategori physical. Tak boleh fokus adalah thoughts, not motivated learning adalah behavior, rasa sedih, give up, tertekan marah adalah kategori emotion. Okay. Bila kita dah bahagikan mengikut kategori macam ni, apa yang kita akan faham bahawa when you change one, everything else will change. Sebab dia saling berkait rapat. Contohnya, saya kata kita ubah benda yang paling senang adalah ubah behavior. Not motivated in learning. So what we can do untuk jadikan diri kita motivated in learning? Apa yang kita boleh buat? Okay, ada kata set goal. Lagi. Make a plan, that's good. Buat jadual. Okay. Find what you got you interested in the first place. Yes, reflect balik diri. Ready untuk kelas awal-awal. Push diri sendiri. Okay. Lepas behavior kita dah buat plan, dah ada jadual, dah boleh goal. Dah boleh goal pula. Dah ada goal semua, dah ada matlamat. Thoughts kita, adakah kita tak boleh fokus? Apa akan jadi selepas tu? Pemikiran yang tak fokus tadi, yes, dia boleh fokus atau mungkin dia senang fokus. Mungkin still ada rasa serabut tapi at least dia senang sikit nak fokus dan lebih clear minda. Sebabnya kita dah tahu nak buat apa. Yes, semua ikut plan. Okay, saya beri contoh ni. Okay, lepas emosi pula. Lepas thoughts kita dah senang fokus, apa jadi pada emosi kita? Mati. Mungkin masih ada sini tapi at least kurang. Mungkin still ada lah rasa give up, rasa sedih, tertekan. Mungkin ada still ada sikit tapi sekurang-kurangnya dia kurang. Dan bila emosi pun dah berkurangan rasa begini, fizikal kita rasa macam mana? Mungkin masih lesu, mungkin rasa tired, mungkin rasa weak, tapi sekurang-kurangnya kita bersemangat. Sebab kita tahu nak buat apa, pemikiran pun dah okey, behavior pun dah tahu nak buat goal apa, spirit came back, okay, that's good. Serta ayat kita sebab spirit come back kan. Jadi, anda nampak tak konsep kat sini? Just by changing behavior, dengan hanya mengubah tingkah laku menjadi positif, kita telah perlahan mengubah lagi 3. Boleh faham konsep ni? Kalau dalam psikologi, dalam psikoterapi ada teknik namanya CBT, iaitu Cognitive Behavioral Therapy. CBT ni percaya pada konsep yang kita boleh ubah pemikiran kita melalui tingkah laku ataupun tingkah laku kita boleh berubah daripada pemikiran. Dan konsep ni, kita ubah behavior, sebab tadi ubah behavior kan. Konsep ni dipanggil sebagai behavior activation. Kalau anda tengok dalam buku kerja tu, ada satu part tu behavior activation, iaitu dengan mengubah behavior, kita boleh mengubah thoughts, mengubah emotion, mengubah physical. Kalau kita ubah thoughts, namanya challenging negative thoughts. Kalau kita mengubah emotion, lain pula namanya. Mengubah physical, lain pula namanya. Tapi saya sentuh malam ni mengubah behavior sebab ini paling senang nak ubah. Iaitu tingkah laku kita. Boleh faham konsep ni? Kalau anda tak faham, kalau kurang faham, tak apa. Saya nak survey sedikit.
Berdasarkan konsep yang kita buat aktiviti 1, 2, 3 ni, adakah konsep ni jelas dan praktikal untuk anda? Boleh tulis kat ruangan chat. Dan yang 1 tu macam tak jelas. 5 ni memang jelas gila. 4, okey, ramai 4, 4, 4. Kalau 3 ke 2 tak ada masalah kan? Saya tak marah, jangan risau. Okey, terima kasih respon. Majoriti kata 4 Tapi sekiranya lah, mungkin ada kat sini yang dia masih macam blur-blur, nombor 2 atau nombor 1 ke nombor 3. Kalau masih blur-blur, saya nak tanya penganjur, kita punya sesi hari ni kita ada rakaman. Adakah sesi ni dirakam? Dirakam, okey. Dan video ni akan diserahkan pada pelajar. Okey, kalau diserahkan kepada pelajar, apa yang saya nak anda buat pada mereka yang menonton sesi kita hari ni, selepas ini anda boleh tonton balik rakaman video ni dan anda apply konsep ataupun pada buku kerja tu, anda ikut aktiviti yang kita buat dalam buku kerja tu. Maksudnya, senaraikan semua simptom yang berkaitan dengan kita dan bahagikan simptom tersebut mengikut kategorinya dan susun tadi masalah-masalah cabaran kita tu mengikut kategori juga dan anda susun balik dengan mengubah behavior, anda try ubah satu persatu. Mungkin kat sini macam konsep ni mungkin ada yang tak berapa nampak kaitan sebabnya kalau kita nampak kekurangan kat sini adalah masalah behavior yang ini kan. Yang behavior ni daripada jawapan orang lain. Yang masalah kalau berkaitan tak produktif ni bahagian orang lain. Tak boleh fokus ni masalah orang lain. Jadi dia mungkin tak nampak sangat kaitan. Tapi kalau kita buat sendiri, semua ni masalah daripada kita dan kita sendiri yang buat, saya percaya kita akan nampak kaitan dia. Okay? Sebenarnya konsep ni saya ada explain juga dalam buku How Are You. Kalau siapa yang berminat nak beli, iaitu buku How Are You, Memahami Perjuangan Diam, Individu Stres, Kemurungan dan Kegelisahan. Kalau siapa nak beli, anda boleh beli kat laman web tersebut. Okay. Tak tahu how exactly to change our behavior or how to find the push to change it. My advice is start small. Kalau behavior kita tu waktu tu kita nak menyendiri dalam bilik, kita tak nak jumpa dengan orang, dan kita start small. Kita keluar dari bilik, kita pergi dapur, minum air, kita pergi ambil angin, just tegur family ke, tegur atau sebagainya. Dan perlahan dia akan mula menjadikan yang lain, emosi pun berubah sikit, thoughts pun berubah sikit, zikir pun akan berubah sikit. Okay? Dan saya percaya kita dah sampai ke penghujung. Sebelum kita habis pada jam 10 kan. Mungkin 5 minit yang terakhir ni boleh kita soalan sedikit kalau ada siapa nak bertanya. Ada sesiapa nak bertanya soalan? LGBTQ plus ni salah satu masalah mental ke? It used to be, tapi dalam DSM-5 iaitu kitab ataupun buku yang mengumpulkan semua jenis masalah mental dekat dunia ni, dia telah dikeluarkan daripada masalah penyakit mental dan menjadi sexual orientation. It used to be penyakit mental, sekarang tak lagi. Tips untuk kurangkan anxiety. Konsep deep breathing yang kita buat tadi. Deep breathing tu salah satu tips untuk kurangkan anxiety. Antara cara lain adalah progressive muscle relaxation. Anda boleh Google, sebab masa kita tak banyak, saya bagi list yang saya nak anda Google sendiri. Cari kat YouTube, dia ada belajar cara teknik progressive muscle relaxation, deep breathing exercise, grounding technique. Itu semua adalah salah satu tips untuk mengendali anxiety. My OT said anxiety is a journey. What do you think about it? Saya pun tak tahu macam nak komen sebab saya tak nampak konteks. Saya nak tanya, cepat lupa ni sign dementia ke? Tidak semestinya. Cepat lupa tu adalah salah satu simptom dan dementia ni dah diagnosis yang dahsyat dah. So cepat lupa ni juga boleh jadi faktor yang macam tadi, pemikiran pada thoughts, di mana cepat lupa ni adalah bila mana kita salah satu simptom di mana pemikiran kita tak dapat fokus. Contohnya, kita pergi dapur nak ambil barang, sampai dapur, nak buat apa dapur? Lupa dah. Lepas tu kita balik bilik. Balik bilik baru tengok, aku nak ambil ni kat dapur. Kita keluar balik. So doesn't mean that we have dementia. It's just that maybe your mind's getting tired, sampaikan ability to remember or recall things tu dah berkurang.
betul ke pressure boleh help with procrastination? With the right pressure, dia boleh bukan help with procrastination. Maksudnya it can break the yes, maksudnya boleh kurangkan procrastination. Sebab productivity dengan stress ataupun pressure ni dia ada graf begini. Itu lagi kita pressure, lagi kita produktif. Lagi kita pressure, lagi kita produktif. Lagi kita pressure, lagi produktif. Dan akhirnya, sampai satu point tu, kalau kita pressure juga, productivity atau mendadak. Maksudnya dah overwhelmed tadi tu. Jadi, productivity, yes, boleh hilang dengan pressure, dengan procrastination tu. Tapi dengan pada kadar yang perlu, dengan melampau sangat. Banyak soalan. If my way to get work done is putting pressure on myself, is that a problem? I don't see it's problem as long as it doesn't make you lose your function in daily life. Maksudnya jangan sampai self-criticize, jangan sampai terlalu push menyebabkan diri rasa macam tak berguna. Don't put too much pressure on yourself sampai rasa macam apa saja you buat tak perfect, tak cukup. Putting pressure is good in term of you stress. Iaitu stress yang baik menjadikan kita produktif. Tapi kalau distress, maka dia menjadi masalah. Cepat lupa ni orang yang genius ke? Orang yang genius dia tak lupa. Ni mesti tengok video daripada siapa dah saya lupa dah. Kalau cerita pasal orang genius ni cepat lupa. Jangan cepat percaya sangatlah video-video macam tu. For every claim about psychology, there must be a hujah or scientific evidence behind it. Is my way to get work? Okay, dah. Alice in Wonderland, simptom tu penyakit mental juga ke atau hanya insulinda? Halusi mata. Siapa tak pasti? Alive in Wonderland. Siapa tak pasti Alive in Wonderland ni simptom apa? Maybe I'll get back to you after this. Cepat lupa untuk dah. Adakah terlampau berfikir pada hal yang belum pasti itu hal mental disorder? Okay, berfikir tentang hal yang belum pasti itu adalah normal. Kita fikir benda yang belum jadi. Tapi kalau terlampau berfikir tentang hal yang belum pasti, dia boleh jadi salah satu masalah dari segi rasa anxious. Tapi bukan bermaksud kita ada anxiety disorder. Tak, saya tak kata It's just that you're being too anxious about things doesn't happen yet. Kita terlalu resah, terlalu takut pada benda tak jadi lagi. Tapi bukan bermaksud kita ada anxiety disorder. Anxiety disorder, you must have diagnosis, get assessment, penilaian daripada pakar. So dia just salah satu simptom sahaja. Masa kita dah habis, so saya jawab laju lah. How to handle family member yang diagnosed depressed, caretaker, macam nak handle. You just be there for them. Don't put yourself as a therapist, jangan jadikan diri macam perawat, tapi jadi sebagai ahli keluarga. Maksudnya, kita ajak makan sama-sama, main sama-sama, sembang, just for you as a moral support, sebagai sokongan moral. Sebab kita bukan pakar dan kita bukannya memberi rawatan, tapi kita bagi sokongan moral. Normal ke rasa sedih tanpa punca? Okay, sedih tanpa punca ni biasanya terjadi sebab something yang unfinished business ataupun satu masalah yang pernah terjadi pada masa dulu, tapi kita tak deal dengan masalah tersebut. Dan bila kita tak deal dengan emosi yang telah terjadi dulu, lama-lama badan kita shut off any emotion because we don't want to feel the pain. So nasihat saya, go seek counselor sebab counselor boleh bantu kita untuk handle masalah emosi. Tak semestinya jumpa sekretari. Sebab masalah emosi, counselor boleh bantu. Jika sentiasa rasa down, kita perlu jumpa counselor ke? If helpful for you, jumpalah counselor. Tak ada masalah boleh jumpa counselor. Saya percaya semua orang boleh jumpa counselor. Sebab counselor dapat membantu kita untuk selesaikan masalah yang kita tak nampak solusinya pada waktu tersebut. Bolehkah kita percaya dengan mental test, dengan result test mental health online? Saya percaya soalan ni biasanya tanya pada DAS 21 yang menunjukkan skala kemurungan, skala anxiety, skala semua itulah. Semua tu hanyalah sebagai screening sahaja, saringan sahaja. Diagnosis always do face to face dengan pakar. Tak pernah saya jumpa orang buat diagnosis secara online. Ibaratnya kita isi borang kat Google, kita tengok isi-isi, oh ni batuk ni, gata-gata tekak, tiba dapat result, oh kau ni ada cancer stage 3. Tak logik lah. So you must go to seek help with doktor akan ambil sampel dekat leher, ambil ni, hantar lab, lepas tu tengok ni cancer ke. Dan kalau tahu cancer, kena buat pula
PET scan untuk tahu kanser ni level berapa, stage berapa, dan akhirnya baru came out awak ada ni sekian. So, sama juga dengan doktor. Dengan masalah mental, kena jumpa dengan doktor atau psikologis. Macam jadi positif, saya nak anger issue tapi saya rasa macam bottle anger dia. Tak rasa tenang and saya ada nothing talk setiap kali marah. Whenever you feel marah, do breathing exercise.